Assalamualaikum dan selamat petang para pelajar, guru-guru. Jadi pada petang ni saya dengan Cikgu Izan akan bersiaran untuk teknik menjawab sejarah SPM 2021 di bawah anjuran Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Jadi kita harap para pelajar semua berada dalam keadaan bersedia untuk SPM yang saya rasanya dalam 22 hari, Cikgu Izan kan? Ya. Okey. Jadi pada hari ini saya dengan Cikgu Izan akan berkongsi dan sharing tentang dua aspek dalam kertas sejarah. Yang pertamanya dari segi jawapan untuk menjawab fakta, itu soalan ceraian A dan ceraian B, dan saya Cikgu Fazli akan mengkhusus kepada sharing bagi cara menjawab ceraian C berdasar pada stimulus. Jadi kita ada sejam. Tanpa melengahkan masa, saya jemputlah Cikgu Izan untuk kongsi apa yang cikgu tahu dalam panduan untuk menjawab ceraian A dan B, dan mungkin saya akan bagi beberapa soalan kepada pelajar-pelajar saya lah untuk Cikgu Izan bagi panduan sedikit. Okey, persilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua. Okey, terima kasih pada Cikgu Fazli. Okey, terima kasih pada semua pihak JPN Kedah, SSTP terutamanya memberi peluang pada kami berdua, Cikgu Fazli dan Cikgu Izan, untuk memberi sedikit tips-tips lah. 22 hari lagi kamu nak periksa. Okey anak-anak genius dan permata hebat cikgu. Okey. Okay, tengok kata-katanya. Selagi kertas SPM sejarah belum sampai di hadapanmu, selagi pengawas peperiksaan belum berkata peperiksaan bermula, aku mesti ada peluang mendapat A+ dalam sejarah. Ingat anak-anak, kata-kata kamu adalah doa, tindakan kamu adalah doa. Moga-moga kamu dapat A+ dalam sejarah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Okey anak-anak. Okey, cikgu teruskan sebab kita masa pun singkat. Okey, kita teruskan. Kamu tengoklah tips skor sejarah ni. Kamu pertama kan, kamu kena pilih kertas satu. Kamu buat soalan trial. Buatlah trial sebanyak mungkin supaya kamu dapat dapat mengetahui sedikit tip-tip lah, ataupun soalan-soalan yang tajuk-tajuk peruncingan yang akan naik. Okey, nanti cikgu bagi tajuk-tajuk. Okey, yang ni cikgu tak mau sentuh lah sebab kamu dah tahu dah kita kekurangan masa. Okey, cikgu skip lah yang ni. Sebab apa? Sebab kita tengok dengan masa kita sedikit, so kita fokus pada tajuk-tajuk fokus. Okey anak-anak. Sekejap ya. Okey anak-anak. Sambil-sambil kamu salin tu, keluarkan selah kertas, sebatang pen untuk mencatat apa yang penting dalam tajuk-tajuk fokus ni. Okey, pertama anak-anak. Kamu tengok nah. Okey, ini adalah tajuk fokus sejarah SPM 2021. Okey, tingkatan 4 ni kita ada tajuk-tajuk yang bab 1 kerajaan alam Melayu dan kerajaan Melayu Melaka. Yang bab 2 kemunculan nasionalisme, faktor kemunculan. Bab 3 perang dunia pertama dan kedua. Seterusnya Millennium Union. Bab 5 Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, pilihan raya umum. Dan pertama, bab 10 pemasyuran kemerdekaan. Okey, yang ni adalah tajuk fokus ataupun peruncingan lah yang senang saja untuk kamu lulus. Untuk dapat A, cikgu galakkan kamu baca semua. Okey, seterusnya tingkatan 5, bab 1 kedaulatan dan ciri-ciri kedaulatan. Bab 3 YDPA ataupun yang di-Pertuan Agong. Bab 5 pembentukan Malaysia. Bab 8 dasar ekonomi baru dan dasar pembangunan. Bab 9 dasar luar negara, dan bab 10 wawasan Malaysia menuju masa depan. Okey, ini adalah tajuk-tajuk yang kita ambil daripada trial-trial yang lepas. Okey anak-anak. Ni adalah kamu boleh tengok TikTok cikgu lah. Elias Cikgu Izan, cikgu buat TikTok lah untuk memudahkan kamu lah. Sambil-sambil tu kamu boleh tengok lah. Sambil-sambil ni contoh. Oh, ada lagu yang Izan lah? Ya je. Okey, bagus. Boleh stop lah lagu ni cikgu. Okey,
kamu boleh ambil tengok sikit lah. Ambil kalau tak sempat, kamu catat yang mana sempat dulu. Nanti cikgu terang pada kamu macam mana nak bagi senang. Ingat. Mungkin kamu tengok daripada lagu ni, kamu rasa susah kan? Tapi sebenarnya senang saja anak-anak. Lagu sambil baca sama ambil dengan muzik kan? Ya. Tak boring lah. Bergerakkan lah. Kan? Okey. Okey, anak-anak. Tengoklah. Okey. Yang ni cikgu sebenarnya cikgu suka lukis anak-anak. Cikgu suka lukis sebenarnya. Ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ada apa? Ada 4. Yang pertama raja. Kan cikgu buat mahkota. Okey, yang kedua rakyat. Bila ada raja mesti ada rakyat. Betul tak Cikgu Fazli? Betul. Okey, seterusnya undang-undang dan wilayah pengaruh. Selalunya wilayah pengaruh ni adalah cikgu buat bulatkanlah wilayah pengaruh. Ataupun kalau di kawasan sekolah lah cikgu suka apply. Raja ni sama dengan pengetua ataupun pengurusan. Okey, rakyat ni sama dengan warga sekolah. Okey, undang-undang ni sama dengan peraturan sekolah. Dan wilayah pengaruh ni sama dengan kawasan sekolah. Macam ni pelajar boleh ingat lah. Mudah nak ingat. Ini untuk fakta lah Cik Fazli kan. Belum Nak kata huraian. pelajar kalau dia tengok mahkota tu dia ingat raja. Betul Ya, tak? betul. Dapat satu markah kan? Tapi kamu jangan lukis pula. Kamu kena tulis dalam bentuk esei anak-anak. Kalau lukis macam mana Cikgu Izan? Markah dapat tak? Markah ni dapat separuh. Bukan tak dapat, dapat separuh. Sayang pelajar daripada kamu dapat 4 markah tu, dapat separuh, dapat 2 sahaja kan. Setengah-setengah dapat 2 markah saja. Sayang Cik Fazli Okey, seterusnya anak-anak tengoklah. Cikgu ada buat juga macam ni bentuk-bentuk macam ni. Cikgu akan flyers ni akan bagi pada pelajar. Pelajar tengoklah setiap hari, letak atas meja dapatlah Siapa yang nak boleh PM kan. Lepas tu yang ni lebih mudah. Kalau kamu tengok ciri-ciri kerajaan alam Melayu. Cikgu suka buat macam ni. Raja, tonggak utama. Ingat tonggak utama. Okey, dibantu oleh siapa? Dibantu oleh pembesar. Okey, ditaati rakyat, dianggap suci. Okey, contohnya Raja Campa dikaitkan dengan Dewa Siva. Okey anak-anak, kamu tengok yang ni. Raja ni isi yang penting apa? Tonggak utama kerajaan kan dengan Raja Campa dikaitkan dengan Dewa Siva. Dia ada fakta Cik Fazli tengok raja, fakta, huraian, tonggak utama. Nak pun satu pun tak apa Cik Fazli, nak pun 2 pun tak apa. Dia kena ada fakta. Kalau soalan ni jelaskan ciri-ciri kerajaan alam Melayu, mesti ada fakta, ada huraian, ada contoh. Okey anak-anak, senang saja. Fikir senang saja. Okey, raja tu fakta, tonggak utama kerajaan tu huraian, dibantu oleh pembesar adalah huraian. Seterusnya Raja Campa tu contoh, cukup. Tak payah ingat banyak. Jadi kalau pelajar kalau kat sini kan, kalau dia ingat ciri-ciri yang pertama raja, betul tak? Ya. Dia ingat tonggak, pembesar, taat, suci, boleh markah dah kan? Boleh dapat dah. Untuk dapat markah betul tak? Kalau dia letak isu 4 markah penuh. Senang saja. Kalau kamu buat macam ni, kamu baca, tulis, faham, ingat, ulang. Lepas tu soal jawab. Soal jawab dengan siapa-siapa lah. Dengan adik kamu ke, dengan kawan kamu ke. Kan? Siapa-siapa mesti ingat. Okey, seterusnya undang-undang Cik Fazli. Okey, kesejahteraan kerajaan. Okey, terpakai seluruh pengaruh, panduan pentadbiran kerajaan. Okey, contohnya kerajaan Majapahit, Kutara, Manawa. Okey, Cikgu Fazli, saya lebih nak bagi senang ingat kan, tengok kerajaan Majapahit KM. Okey, Kutara Manawa pun KM. Tulis KM, maksudnya kerajaan Majapahit, undang-undang dia Kutara Manawa. Secara automatik kan, mesti ingat punya lah kan. Seterusnya wilayah pengaruh, kamu ambil isi yang penting saja kamu rasa. Ingat kata kunci, ingat jawapan kan. Okey, wilayah pengaruh kawasan. Okey, kawasan di mana rakyat menerima pemerintahan raja, menerima. Okey, kalau memperakui boleh juga kan. Menerima, memperakui dapat 1 markah. Pemerintahan raja dapat 1 markah. Maksudnya di sini dapat 2 markah Cik Fazli. Okey, lepas tu contoh kerajaan Funan. Bagilah 1 Sungai Mekong, Teluk Carang ke, seketika. Tapi kalau dalam soalan dia cukup belajar enggak 1 cukup lah kan. Ya, Sungai Mekong kan. Cukup Dah kan. Dia mesti ada fakta, ada huraian, ada contoh. Ambil 1 saja. Lagi 1 pelajar, kalau kamu tak ingat apa itu fakta, apa huraian kan, cikgu mudah saja. Kamu tulis apa yang kamu ingat. InsyaAllah anak-anak. Kalau tak ingat kan, kamu tanya, ulang kan, tengok selalu dapat. InsyaAllah. Yang penting kamu kena fikir sejarah senang. Easy kan, mesti dapat A. Okay, seterusnya Cik Fazli, rakyat. Rakyat ni mesti setia kepada raja dan tidak menderhaka. Tak boleh derhaka. Okey, contohnya rakyat Sriwijaya minum air sumpah tanda kesetiaan kan. Di mana? Di inskripsi Telaga Batu. Maksudnya di sini minum air sumpah ni tanda setia. Kena ingat bila rakyat ni mesti setia kepada raja. Okey, ni dah dapat markah Cik Fazli. Okey, saya teruskan Okey, kita teruskan sebab masa tak mengizinkan. Ini ada contoh. Dia bagi kat sini
Okey, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Ni contohlah soalan. Okey, carta berikut adalah berkaitan ciri-ciri negara bangsa sebelum kedatangan barat. Dia akan bagi pernyataan ni kan. Pernyataan soalan, ciri-ciri negara bangsa alam Melayu. Raja, wilayah pengaruh rakyat. Tadi kita ingat apa? Raja tu pentadbir kan. Wilayah pengaruh tu kawasan, rakyat tu warga. Apa warga? Sekolah. Apa yang tak ada di sini? Okay, agak-agak kamu lah, kita dah belajarkan tadi kan. Kamu lukis balik. Kalau nak ingat, kamu lukis balik. Apakah X? Okay, tengok jawapan cikgu. Kan? Mesti ingat kan part tu. Okey, yang pertama kita tengok kan kat sini. Raja kan? Raja dah ada kan? Okey, undang-undang. Oh, undang-undang tak ada lagi kan? Wilayah pengaruh dah ada dan rakyat. Okey, jawapan dia terus undang-undang. Kalau boleh cikgu galakkan kamu buat bentuk AC kan. X ialah undang-undang, dapat 1 markah. Okey, sebab apa cikgu suruh buatkan buat dalam bentuk karangan? Sebab ini adalah format baru lah. Tapi kalau untuk struktur ni boleh lagi dapat macam ni. Betul cikgu Fazli? Boleh lagi dapat markah? Apa dia? Kalau macam buat bentuk struktur macam ni, jawapan terus undang-undang, dapat markah tak? Dia macam ni, kalau katakan A tu, dia akan ada Roman, dia akan ada ruangan sikit. Tak semestinya kita buat ayat penuh tak lah. Okey, terima kasih Cikgu Fazli. Okey, seterusnya B. Jelaskan ciri-ciri X. A dalam kurungan A di atas. Ni format terbaru kan. Dia mesti ada macam ni soalan. Okey, kalau jelaskan mesti ada fakta, ada huraian, ada contoh anak-anak. Okey, cikgu bagi contoh. Mesti buat dalam bentuk essay. Betul Cikgu Fazli? Ya. Okey, ambil balik. Ciri-ciri X dalam A di atas ialah kan memastikan kesejahteraan sesebuah kerajaan. Kamu tahu tak? Undang-undang tu satu fakta, kan? Kesejahteraan ni huraian, kan? Terpakai di seluruh wilayah ni apa huraian juga, kan? Tapi kalau soalan ni, Cikgu Fazli saya nak tanya. Kalau soalan ni tanya X ni undang-undang ni jadi fakta ke tak? Jelaskan ciri-ciri X dalam A di atas undang-undang kan. Ni kita proses berbincang. Macam dia bergantung pada PP, bergantung pada peraturan pemangkahan. Okey. Selalunya dia tak dikata ada saya nak jah pun tak boleh sebab pihak lembaga dia keputusan untuk jaskan undang-undang tu sebagai isi yang diterima bergantung pada pihak lembaga. Okey anak-anak, Cikgu Fazli kata macam tu kan. Sekarang ni kan apa yang kamu ingat kamu tulis je. Kamu tulis. Yang kalau kamu rasa kesejahteraan kamu ingat, kamu tulis. Panduan dalam pentadbiran kamu tulis. Sebab apa? Tulis sebanyak mungkin. Kalau boleh dia kata nak 4, kamu tulis 5. Kamu kata nak 5, kamu tulis 6. Tulis lebih tak apa. Jawab lebih, jangan kurang. Contohnya Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Jadi pelajar kalau dia ingat sejahtera, dia ingat pentadbiran, dia ingat Majapahit, dia apa cikgu kata? KM. Kutara Manawa dapat markah kan? Dah dapat markah. Senang sangat cikgu soalan ni. Kalau next soalan ni kan, kalau soalan esei ke struktur kamu dah boleh jawab. Kalau next soalan objektif pun kamu dah boleh jawab. Okey Cikgu Fazli? Ya. Okey, faham kan? Ni kan secara keseluruhan lah macam ni kan. Cikgu suka ajar macam ni pelajar, lebih faham dan flyers. Mana kata kita pelajar akan cuba gunakan kaedah keyword lah untuk ingat kan? Ya, senang. Ingat kata kunci, ingat jawapan anak-anak. Okey, seterusnya. Inilah cikgu suka apply jugalah flyers ni kan. Ciri-ciri negara bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Kerajaan ni, ada kerajaan mesti ada raja, betul Cikgu Fazli? Lepas tu ada rakyat sama dengan pelajar. Lepas tu ada apa? Ada lambang kebesaran, lambang sekolah tu kan. Ada undang-undang, peraturan kan, bila lukis buku kan. Okey, ada kedaulatan, maksudnya kuasa pentadbiran, bebas daripada ancaman luar kan. Bila kita ada daulat, kita bebas daripada ancaman luar. Letasnya wilayah pengaruh sepadan sekolah kan. Ini cara nak ingat mudahlah Cikgu Fazli untuk ciri-ciri. Tapi saya tengok dalam kebanyakan soalan raya, ciri-ciri kerajaan alam Melayu, ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka banyak tu. Ya. Boleh buat tumpuan lah. Yalah, anak-anak, tajuk ni kan sangat cikgu bagi tu bukan saja-saja tau. Semua cikgu dah kaji, dah lidik kan. Kamu fokuslah tajuk ke Kesultanan Melayu Melaka ni bagi fokus anak-anak. Okey, next ni antara contoh lah Cikgu Fazli lah. Saya bagi contoh lah sajalah. Nanti kalau nak kamu boleh screenshot. Boleh tengok berkali-kali dan insya-Allah lah bila kamu selalu tengok, insya-Allah kamu mudah ingat. Betul Cikgu Fazli? Ya, betul. Okey. Anak-anak, kan baru ni cikgu tengok ramai yang salah ataupun tak dapat jawab kebab berdasarkan buku teks. Cikgu cari punca macam mana pelajar nak ingat kan. Padahal senang saja Cikgu Fazli kan. Mungkin pelajar ni dia rasa susahnya nak ingat. Sebenarnya pelajar kita ingat keyword saja. Tengok cikgu buat Okey.
dia bagi kat dalam buku teks kan, muka surat 10 tingkatan 5 kamu tengok Okey, dia tanya kat sini kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, nanti kita tengok sekali imbasnya Cikgu Fazli. Ni contoh muka surat 10 tapi saya buat bagi cantik sikit Cikgu Fazli kan. Bagi Bawah menarik. cantik. Okey, Cikgu Fazli. Macam lipstick gitu atas skrin. Cikgu Fazli tengok nanti kita tengok soalan. Tengok soalan. Okey, Sat. Okey. Yang ni saya suka buat macam ni juga ni keyword, saya keluarkan keyword Cikgu Fazli. Yang saya keluarkan keyword supaya pelajar mudah ingat kan ciri-ciri negara yang berdaulat. Okey, Cikgu Fazli tengok soalan dia simple je Cikgu Fazli. Sebenarnya apa yang pelajar tulis kan, apa pelajar kena ingat semua dalam buku teks kan. Tak lari pada buku teks lah kan. Soalan dia bab 1 kedaulatan negara. Yang ni kamu kena fokus anak-anak. Cikgu ingatkan sekali lagi, tolong fokus lah soalan ni, tolong bintangkan lah. Kalau nak insya-Allah lah kamu insya-Allah boleh dapat A. Target A+ sebanyak target A+ sebab sejarah ni senang. Okey, soalan struktur. Setiap negara yang bebas dan merdeka mempunyai ciri tertentu bagi menentukan kedaulatannya. Terangkan ciri sebuah negara berdaulat dari aspek pemerintahan. Nampak sini? Kan? Kalau kita tengok kat sini, huraikan ciri-ciri sebuah negara yang berdaulat ada 4 aspek Cikgu Fazli. Pemerintahan, sempadan, mempunyai perundangan, mempunyai rakyat. Dia nak 4 dari segi pemerintahan kan. Nanti kita hurai. Okey, seterusnya ayat yang kedua, soalan yang kedua, senaraikan kepentingan mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Yang ni yang selalu pelajar salah Cikgu Fazli. Sebenarnya kan pelajar banyak kan jawab ikut suka saja kan. Apa yang terfikir dia jawab kan. Bukan kata salah Cikgu Fazli, tapi kita galakkan pelajar ikut buku teks. Okey, Cikgu Fazli, saya ada tips Cikgu Fazli. Okey, Cikgu Fazli tengoklah. Kita sharing anak-anak. Kita sharing. Bukannya kata cikgu pandai, kamu pandai kan. Kita nak sama-sama menuju kejayaan SPM dapat result yang semilang. Okey, kamu tengok sini. Okey, kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Okey, kita dalam sejarah ni cikgu suka galakkan pelajar berjawab dalam bentuk PES kan. Okey, pertama kepentingan mewujudkan negara berdaulat PES. P E S. Cikgu, PES tu apa cikgu? Politik, ekonomi, sosial. Okey, contohnya apa yang kata tadi? Kepentingan negara berdaulat, pertama pentadbiran. Pentadbiran ni di bawah politik Cikgu Fazli. Okey, E ni ekonomi, di bawah bidang ekonomi. S ni sosial. Okey, dan juga saya menggunakan imbuhan ke tu kan. Pelajar belajar mencipta kejayaan. Okey, anak-anak nanti kita tunggu yang tu. Okey, mewujudkan kan, imbuhan Cikgu Fazli. Kata kerja mewujudkan apa? Kan depan ni kita letak ke. Senang nak ingat kan. Kita mula PES, lepas tu kita ingat ke kan, ke. Kenapa ke ni? Sebab kita nak letak imbuhan ke kan. Ke apa? Keberkesanan pentadbiran. Kalau pelajar tukar dia boleh tak mewujudkan pentadbiran berkesan? Boleh Cikgu. Boleh kan? Jadi makna yang sama kan? Ingat tu. Ada makna yang sama. Ada pentadbiran, ada cuma kalau kata kerja mewujudkan tak boleh lah Cikgu Fazli. Dia mesti ada pentadbiran ataupun keberkesanan tu. Di mana kata point di situ ialah pentadbiran lah. Ya. Okey. Anak-anak kalau boleh kan cikgu nak kamu bagi jawapan yang terbaik. Cikgu tak mau. Cikgu pemeriksa kata ni. Kalau boleh cikgu tak mau kata ada. Cikgu boleh tak pemeriksa ni? Boleh tak pemeriksa ni? Cikgu tak mau macam tu sebab cikgu nak kalau boleh. Soalan ni kamu sharp terus jawab kan. Dapat jawapan. Okey, tengoknya. Ambil perkataan bebas Cikgu Fazli. Bebas. Kebebasan kan. Kebebasan mentadbir dalam tanpa campur tangan pihak luar. Dapat dah 1 markah. 1 markah, 2 markah dah Cikgu Fazli. Nampak tak? Mewujudkan kebersamaan pentadbiran. Contohnya kebebasan mentadbir tanpa campur tangan pihak luar. Senang tak? Senang kan? Keyword dia kesan pentadbiran bebas. Itu je. Cikgu Fazli. Okey, nombor 1 dah clear. Okey, kita tengok nombor 2. Ekonomi. Apa yang dikatakan ekonomi tu Cikgu Fazli? Kemakmuran. Ambil makmur. Kemakmuran ekonomi. Okey, huraian dia dasar. Ambil balik. Dasar apa? Dasar kemakmuran ekonomi. KE. Sebab ini bagi budak senang ingat, pelajar-pelajar saya senang ingat dan pelajar-pelajar di luar sana pun senang ingat. Pelajar, anak-anak hebat cikgu, anak-anak jenis cikgu, kamu kena sentiasa puji diri kamu, sentiasa kata yang baik pada diri kamu. InsyaAllah kamu akan dapat A+ sejarah. Okey, kemakmuran ekonomi dasar, kemakmuran ekonomi dasar. Okey, seterusnya, huraian seterusnya, ambil balik Cikgu Fazli. Okey, seterusnya kamu tengok cikgu buat senang saja menggunakan imbuhan apa? Meningkatkan. Meningkatkan apa? Meningkatkan taraf hidup
rakyat. Oh, mana kata railing kan. Senang naik macam flow macam tu kan. Flow, ikut flow. Bila taraf ikut rakyat dalam bidang apa? Dalam bidang pertanian. Kalau tak ingat pertanian yang imbuhan kan, buatlah lukisan sawah padi pun tak apa, lukisan kan pertanian Cikgu Fazli kan. Saya lebih suka lukisan Cikgu Fazli, pelajar saya lebih ingat kan. Perindustrian. Lukis apa, gambar gambar rumah, orang sorong-sorong sikitlah, asap-asap. Ingat perindustrian kan, imbuhan perindustrian kan. Seterusnya meningkatkan taraf hidup dalam bidang perdagangan. Lukis gambar kapal. Senang saja Cikgu Fazli, senang saja kan. Senang kalau kamu tengok berhari-hari, kamu buat latihan ni, insya-Allah kamu akan skor anak-anak. Nombor 3. Seterusnya isi yang ketiga, ke apa? Kesejahteraan sosial. Ambil balik sama juga Cikgu. Dasar kesejahteraan sosial. Senang Cikgu Fazli kan. Senang sangat nak dapat markah Cikgu Fazli kan. Imbuhan apa? Kata kerja melahirkan generasi. Generasi who? Generasi yang berilmu. Berpendidikan. Berilmu ataupun berkemahiran dalam bidang pendidikan. Senang tak Cikgu Fazli? Senang. Mudah macam tu kan. Senang sangat. Kalau ingat ingat PES tu, lepas tu switch kepada beberapa imbuhan sebab imbuhan tu dia ada dalam skema kan. Ya, betul. Sebenarnya kalau kamu keluar balik kan, senang sangat nak ingat kan. Buatlah berkali-kali anak-anak dapat. Cuma nombor 4 ni cikgu asingkan kan. Kecemerlangan. Pelajar nak jadi pelajar cemerlang mesti apa? Buat latihan yang banyak-banyak kan, mesti dapat A+. Percayalah rezeki Allah luar dan kamu pasti dapat A+. Kecemerlangan hubungan luar negara. Apa yang kata hubungan luar negara ni Cikgu Fazli? Pertama kamu tengok. Tengok dasar luar negara. Apa kata dasar luar negara tu? Pertama, dasar diplomatik. Kan? Dasar diplomatik dan dasar persahabatan. Senang Cikgu Fazli kan. Senang. Semua ni dapat markah Cikgu Fazli. Ni dah belah markah dah Cikgu Fazli. Kita tengok. Dia makan tadi 4 markah kan? Dapat markah dah. Dia nak 4 markah saja. Bermakna kalau dia kata tugas yang kalau bermula dengan jelaskan, ada satu fakta, ada satu huraian, cukup dah kan? Cukup dah Cikgu Fazli. Bermakna macam tu, mewujudkan pentadbiran berkesan. Ya. Tanpa campur tangan luar satu. Satu dah. Mewujudkan kemakmuran ekonomi dan meningkatkan taraf hidup. Dapat 3 dah kan? Dapat 3 dah. Oh, simple kan? Senang saja Cikgu Fazli kan. Mudah Saya rasa je. mudah. Memang sejarah is fun, sejarah is easy lah Cikgu Fazli. Seterusnya, tengok. Mengadakan apa? Imbuhan kan. Mengadakan, kata kerja dia mengadakan perjanjian. Perjanjian dan kerjasama dalam pelbagai bidang. Ni habis dah Cikgu Fazli. Dia tengok banyak-banyak tadi. Tengok kan, cara cikgu ni, saya pun rasa macam nak sekolah balik. Jadi murid-murid boleh pun. lah, tengok Cikgu Fazli, saya ajar budak OKU, orang kurang upaya kan. Kebanyakan semua dapat elok lah A dan boleh jawab dengan cemerlang. Kan. Ini antara contohlah soalan kan, jawapan. Ni jawapan dia kan. Sama Cikgu Fazli tengok ni contoh jawapan lah. Senaraikan kepentingan mewujudkan sebuah negara yang berdaulat. Ambil kebersamaan pentadbiran kan. Kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial, kecemerlangan hubungan luar. Dah dapat markah Cikgu Fazli, full mark kan. Tapi dalam bentuk esei lah. Cikgu galakkan kamu tulis dalam bentuk esei. Ni yang dah selepas dah yang fakta ni. Cikgu saya nak sentuh sikitlah cara macam mana pelajar saya boleh dapat A. Untuk sejarah ni, saya memang menggunakan ingat kata kunci, ingat jawapan Cikgu Fazli. Masa dah tak banyak Cikgu Fazli. Masa ni mencemburui kita. Masa cemburu. Cikgu Fazli. Saya ni sebenarnya Cikgu Fazli macam-macam kaedah saya buat. Nak bagi pelajar saya buat untuk dapat A kan. Dan dia pun juga anak-anak pelajar saya pun juga Cikgu Fazli, saya ajar buat TikTok, saya ajar buat lukisan, saya ajar buat kan, sama-sama buat kerja, sama-sama capai kejayaan kan, sama-sama dapat kecemerlangan yang hebat lah. Pertama baca, tulis, faham, ingat, ulang. Lepas tu soal jawab, sama dengan guru, dengan kawan-kawan ataupun dengan mak, boleh juga. Berdua lebih baik. Berdua lebih baik. Maksudnya di sini kita soal jawab tu berdua lebih baik kan. Dia lebih menarik lah kaedah tu. Betul. Tengok, kamu tengok dulu. Kalau lagu ni sedih kan, kamu boleh buat lagu yang rancak-rancak. BTS ke, lagu EXO ke, Blackpink kan, ikutlah. Ni kita keluarkan kata kunci Cikgu Fazli. Lagu rancak boleh, lagu rancak. Rancak betul sama boleh. Boleh Cikgu Fazli, asalkan dapat A+ je Cikgu Fazli. Ya. Kan. Contoh. Mana baca. Sejarah SPM 2021 dah A+. Targetlah sebanyak mungkin dan kamu ni boleh dapat.
Okey, ni yang tadilah lagu tadi yang Cikgu Fadli tengok perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara. Oh tu dia keyword dia kita keyword tu hapuskan. Maksudnya saya boldkan keyword tu, kita keluarkan keyword tu. Okey, nampak? Kan? Kita buat banyak kali pelajar. Step pertama tak ingat, step kedua tak ingat, step ketiga tu cikgu kata baca, tulis. Mesti kena tulis. Mesti pegang pen, tulis. Walaupun kamu tak tulis, mesti kamu tulis. Tulis, baca, tulis, faham, ingat. Okey, keluarkan kata kunci. Okey, hapus. Okey, kalau hapus penjajahan, kan? Tujuan penghapusan kan? Penjajahan asing, propaganda, Jos Rizal, Liga Filipina, hak sama rata. Okey, Filipina sebahagian daripada wilayah Sepanyol, desakan perubahan PES ni apa? Politik, ekonomi, sosial. Okey, Cikgu Fazli. Desak perubahan politik ekonomi. Saya nak tanya Cikgu Fazli lah, kita try lah berdua lebih baik Cikgu Fazli, konsep berdua lebih baik. Okey. Apakah tujuan nasionalisme di Filipina? Okey, pertama kan penghapusan penjajahan asing. Okey, contoh kan. Okey, berlaku gerakan apa Cikgu Fazli? Propaganda apa? Propaganda oleh siapa? Oleh Jos Rizal. Okey, oleh Jos Rizal. Jos Rizal tubuh apa? Liga Filipina. Liga Filipina. Apakah tujuan Liga Filipina Dapat ditubuhkan? hak sama rata. Okey, hak sama rata. A sama dengan R. Sudahlah. Kan A sama dengan R. Okey, lepas tu lagi satu. Tu apa dah? Filipina sebahagian. Sebahagian daripada. Lepas tu ingat PES. PES. Ingat PES. Senang saja. Bukan nak buat Tom Yam nak guna PES kan. Nak ingat sejarah guna PES tu lah. Kamu ingat macam ni, kamu senang sangat anak-anak. Keluarkan kata kunci. Ingat kata kunci. Tapi kalau katakan Jos Rizal tu bila sebelum Filipina ingat Rizal. Mana kata mungkin kalau dia orang ada adik-beradik ke sepupu, pak sepupu, pak belakang kan. Ingat Rizal. Ingat Rizal saudara saya. Jos Rizal. Jos Rizal. Okey, tujuan apa? Dia tubuh apa? Liga Filipina. Ulang-ulang Cikgu Fadli dapat Cikgu Fadli kan. Lepas tu ni selepas ni diteruskan oleh Bonifacio kan. Okey, teruskan oleh Bonifacio, Bonifacio tubuh Katipunan kan, gerakan Katipunan. Disebarkan apa nasionalisme ni di Filipina melalui Akbar Kalayan. Sehinggalah Perang Dunia Kedua. Bukan pertama Cikgu Fadli, kedua kan. Okey. Sebab apa? Mungkinlah ni typing error lah pelajar. Typing error kan. Kalau kan biasalah kan cikgu pun satu, kenapa cikgu buat macam ni? Typing error bukan sengaja ni. Sengaja cikgu buat. Sebab apa Cikgu Fadli? Manusia ni tak sempurna Cikgu Fadli. Begitu juga anak-anak. Kalau selagi kamu usaha selagi tu kamu dapat. Percayalah rezeki kamu ada pelajar ya. Okey anak-anak, ni kita buat dalam bentuk AC lah Cikgu Fadli. Nampak panjang Cikgu Fadli. Kalau dia nak 8 markah memang dapat lah. Kira lah memang dapat Cikgu Fadli. Huraikan perkembangan dia. Huraikan perkembangan sahaja dah dapat markah full mark Cikgu Fadli. Senang lah. Memang kamu fikir kan, belajar ni ingat kata kunci, ingat jawapan. Ingat kata kunci, ingat jawapan. Pasti dapat markah yang terbaik anak-anak. Okey. Okey Cikgu Fadli. Tadi saya menggunakan imbuhan membeka tu kan Cikgu Fadli kan. Mesti ada pelajar tertanya-tanya, apa imbuhan membeka tu? Saya ada buat, saya ada apply tau kepada pelajar-pelajar saya dan Cikgu Fadli tengoklah ni ada contohlah. Ni game muzik ah. Ni game ni kita nak bagi aura ni, game membara kan, semangat membara pelajar-pelajar SPM terutama di Kedah lah. Cikgu harap kamu semua mendapat A+ sejarah dan targetlah yang paling tinggi kan. InsyaAllah sejarah ni merupakan subjek wajib. Ini tengah membara ni Cikgu Fadli 22 hari lagi ni. Kita pun kita pun cuak-cuak je ni kan. Okey, kamu kamu boleh tengok kat ibasan cikgu. Gambar cikgu mesti ada. Kamu masa sekolah dulu ah? Okey gambar sekarang Cikgu Fadli kan. Okey tengok yang ni cikgu sikit lah. Kamu buat lagu ni kan, apa yang kamu fikirkan kan, terkandung dalam terkandung dalam pikiran kamu. Ni fikirkan boleh. Maksudnya boleh fikir. Lagu ni sangat yang mana kata merangsang kita nyanyi sambil kita belajar. Lagu ni sangat merangsang minda sebenarnya. Tabah. Apa pun kan tabah. Bertindak. Kau boleh. Mesti fikir boleh. Saya menggunakan teknik ni Cikgu Fadli. Saya guna ni lah. Teknik imbuhan Cikgu Fadli imbuhan membentuk bekerjasama, pendidikan dan juga keharmonian.
ke apa pun kecemerlangan boleh, kejayaan Ya, boleh ya, kan. ha. Apa-apa. Lepas tu saya apply 5W 1H1E. 5W tu apa cikgu? Nanti kita tengok. Okey. Sabar. Sabar. Okey, kata penghubung yang saya gunakan ialah dabus Cikgu Fadli. Dapat, demi, dengan, bolehlah Kamu ni asalkan kamu buat selalu, kamu akan tengok samalah jawapan dia, samalah penggunaan kata kerja dia atau penggunaan kan teknik apa? Penanda wacana dan teknik dabus ni sama je. Okey. Dengan, agar, kerana, bagi, untuk, supaya. Okey, ni dipanggil kad intelligence smart card Cikgu Fazli. Kad ni kan cantik Cikgu Fazli, kalau dapat kan memang boleh pelajar faham. Okey. Ni saya sentuhlah Saya ambil daripada idea ni saya ambil daripada Hayat Al-Falah Cikgu Fazli kan. Bila dengar saya mula nak buat apa lala saya tengok belajar mencipta kejayaan. Maksudnya di sini Cikgu Fazli, pelajar kita memang bijak tau. Cuma dia tak nampak diri dia tu, explore. Dia tak explore diri dia kan. Maksudnya pelajar bila dia dah nampak kejayaan, dah ada kesedaran dan motivasi tinggi, insya-Allah pelajar akan dapat yang terbaik Cikgu Fazli. Percayalah Okey, pelajar belajar mencipta kejayaan. Ni perpaduan, ni bekerjasama, ni memajukan, ke ni Mana kata kestabilan. konten-konten yang ada dalam ni boleh guna sebagai isi ataupun huraian untuk menjawab ceraian C lah, kebat lah no? Ni formula asas menjawab kebat. Jangan bergantung pada sini. Cikgu Izan kata ini dapat A, tak dapat A, marah pula Kena Cikgu campur-campur Izan. jugalah. Maksudnya kan, maksudnya ni adalah basic Cikgu Fazli kan, basic, tapi lepas ni kita akan olah lebih baik lah Cikgu Ri. 5W 1H1E Cikgu Fazli tanya tadi kan. Why? Kenapa? When tu bila, who tu siapa, where tu di mana, dan what tu apa. Bila menggunakan ini pelajar tanya kan. Contoh tadi, okey, apa gerakan gerakan propaganda dilakukan oleh siapa? Who kan? Who? Okay. Who? Siapa dia? John John Rizal. Rizal. Okey, lepas tu apa yang dia buat? What? Apa yang Dia buat apa? Dia tubuhkan Liga Filipina. Liga Filipina. Tanya yang tu dah dapat dah jawapan. Dua dah, dua markah kan? Dah kan. Okey, Cikgu Fazli tengoklah masa tak banyak ni. Kamu kalau kamu scan QR code ni, kamu tengok balik, kamu scan, cikgu ada bagi contoh semualah. Ni contohlah. Contoh-contoh ni lah. Pelajar, kalau kamu rasa kamu tak boleh, kamu tengok banyak kali, kamu akan dapat ni trend soalan kebat Cikgu Fazli berdasarkan stimulus. Senang Cikgu Fazli. Kalau dia berkata susah, saya rasa dia nak kreatif je lah. Dia kena macam banyak fikir. Banyak bertanya guru, rapat dengan kawan. Rapat dengan kawan-kawan, dapat belajar. Okay, contohlah, saya bagi satu contoh lah. Raja satu menerangkan dasar dan matlamat kerajaan. Ni stimulus Cikgu Fazli. Dasar pendidikan kebangsaan, dasar kebudayaan kebangsaan. Okey, tengoklah Cikgu Fazli. Senang je. Okey, dia nak 4 markah kat sini. Mengukuhkan kedudukan bangsa. Mengapakah perpaduan bangsa diberikan keutamaan? Dia nak 4 markah. Cikgu Fazli tengoklah. Okey, mengapakah perpaduan bangsa diberi keutamaan? Highlight pada perpaduan bangsa. Okey, tengok jawapan saya. Tengok jawapan cikgu anak-anak. Okey, perpaduan kan, bangsa diberikan keutamaan kerana. Mengapakah? Kerana. Kan kata kunci dia kerana dabus ni. Dabus. Perpaduan, dapat, dabus. Dapat apa? Dapat imbuhan mengekalkan keamanan negara. Keamanan negara ni 1 markah Cikgu Fazli. Seterusnya guna penanda wacana. Mustahak apa tahu ni. Sangat penting. Kalau ada penanda wacana jenis macam mana tu agak-agak? Okey, kalau tak ada penanda wacana ni macam kita sengit sebelah lah. Potong setengah markah. Potong setengah markah kan. Okey, di samping itu, okey, perpaduan juga dapat apa? Dapat mewujudkan masyarakat who tadi kan. Masyarakat yang bagaimana kan? Yang harmoni dan bertolak ansur. Dapat okey. 1 markah lagi, 2 markah dah. Okey, seterusnya selain itu, okey, perpaduan dapat menstabilkan politik negara. Sebut tentang menstabil, bermakna kalau yang saya kesannya menstabil tu dia ada 2 je untuk. Pertama, stabilkan politik, stabilkan ekonomi negara. Betul tak? Ya. Boleh, senang. Maksudnya kita guna imbuhan ni dapat dah jawab. Jadi mana kata imbuhan kat situ mengekalkan apa? Keamanan negara. Campur dengan ke lah. Imbuhan ke lah, keamanan, kegemilangan. Lepas tu negara tu dalam who kan. Ya. Okey, ni inference dah Cikgu Fazli senang. Kesannya ia dapat apa? Dapat mengekalkan kedaulatan negara. Full mark Cikgu Fazli. Full mark lah. Nak apa lagi Cikgu Fazli? Ya dah, okey lah. Dapat markah penuh dah. Okey, sampai okey, markah full mark. Okey, sampai kat sini dulu Cikgu Fazli. Saya berhenti sekejap, nanti kita tengok baliklah. InsyaAllah anak-anak, cikgu yakin dengan kehebatan kamu, dengan kerajinan kamu, pasti
kejayaan akan menjadi milik kamu dan milik kita bersama. Amin. Amin. Okey, terima kasih Cikgu Izan. Nanti Cikgu Izan selit-selit lah, no? Okey, Cikgu Fazli. Saya cuba present yang untuk cara yang C, macam mana nak guna stimulus. Jadi, pada tahun ni akan ada stimulus. Kita tengok sampai ambil dengan lagu. Eksplorasi stimulus kertas 2 sejarah SPM. Okey, memang kami dua orang daripada tim JU Kedah. Okey, apa itu stimulus? Stimulus ni maknanya dia adalah bahan rangsangan. Okey, dan gunalah stimulus tu sebagai asas untuk menjawab soalan. Tak kira lah soalan A, soalan B, soalan C. Okey. Mu terlambat sikit bagi ada titik-titik. Macam ceraian C ni memang beri markah yang tinggi kan untuk apa skor untuk dapat L. Ya. Kan? Okey. Lah ni apa yang kita nak katakan ialah kita lihat saya cuba zoom. Mungkin pelajar semua akan jumpa gambar. Okey, nampak tak gambar? Gambar ni nampak dia pecah sikit, tahu tak? Okay, sekejap kita explore gambar. Soalan kat sini dia kata gambar berikut berkaitan ciri kedaulatan negara. Okey. Banyak tajuk tadilah. Okey, Okey, saya buat link. Saya dah agak mungkin Cikgu Izan akan guna kedaulatan negara kot. Okey, jadi tekanan tajuk ni ya. Kan. Okey, sekarang kamu semua mungkin akan jumpa gambar. Jadi gambar inilah dikatakan sebagai stimulus. Dan ambil stimulus ni, gambar ni, cuba tengok apa ada dalam gambar ni yang boleh jadikan jawapan. Okey. Untuk soalan A memang soalan fakta. Apa yang anda faham tentang kedaulatan? Itu simple. Sebut tentang apa maksud kedaulatan, dia ada kekuasaan tertinggi. Betul? Kuasa tertinggi. Dan dia ada hak. Hak apa? Hak memerintah. 2. Ketiga, hak mentadbir. 3 markah dah. Markah 2 je. Ya. Simple. Okey. Alright, kita tengok kepada soalan B, tengok. Okey, saya besarkan sikitlah bagi nampak. Jelaskan ciri kedaulatan negara kita berdasarkan saya guna kain je. Berdasarkan gambar di atas. Okey. Yang ni lain kita pun electricity pun mungkin ada gangguan COVID ke apa. Tak apa, nanti pelajar boleh tengok. Okey. Kita tengok balik. Jelaskan ciri kedaulatan negara berdasarkan gambar. Nampaknya soalan ni dia akan bantu tau. Dia akan bantu calon-calon kalau tak ingat tengok gambar. Dalam gambar tu ada jawapan. Betul. Ingat betul. Betul Cikgu Izana? Yes, stimulus sebagai asas jawapan. Okey, sekarang saya turun ke bawah sikit. Okey. Kalau tengok gambar, Cikgu Izan tengok dalam gambar tu gambar apa? Gambar di mana tu? Agak-agak lah. Apa? Gambar. Nampak tak? Hak 2 orang tu siapa dia agak-agak? Siapa tu? Cuba pelajar teka. Di sini tak nampak dah sebab dia pecah kan. Sebenarnya gambar ni tu gambar tuanku. Betul. Yang di Pertua Agong dengan Permaisuri. Dia sedang buat apa tu? Agak-agak berada di bilik mana tu? Cikgu nampak tak? Nampak tapi tak apa jelas. Tak apa jelas lah sebab pecah kan. Okay, dalam soalan SPM memang terang. Kita ni yang di Pertua Agong berada di dalam parlimen. Okey, clear dalam parlimen. Dalam rakyat lah. Sekarang tengok gambar kedua. Ni mesti familiar ni. Cikgu Izan kenal tak tu? Hak tengah berdiri tu. Walaupun pakai mask. Saya nak kenal. Tak apa nampak. Tak apa nampak. Okey, itulah Perdana Menteri. Betul. Okey, belakang Perdana Menteri tu yang duduk atas kursi tu agak-agak siapa? Agak-agak lah. Di parlimen. Siapa duduk belakang Perdana Menteri? Menteri ya. Menteri ya. Okey, senang, very simple. Jadi Perdana Menteri, siapa yang bantu dia? Jemaah Menteri betul? Okey. Cikgu Fazli tanya cikgu Alright. Kita tengok soalan dia, jelaskan ciri-ciri kedaulatan negara kita berdasar gambar di atas. Bermakna ada item-item yang dalam gambar akan digunakan sebagai jawapan. Dapat markah. Okey Minatlah cikgu Fazli. Saya ingat dia cicik-cicik itu. Sebab saya lagu ni dia rancak. Kita rasa seronok lah kan. Jom. Tengok ni.
Tengok jawapan Yang tu jawapan A. Kita biar jawapan A sebab kita merujuk kepada jawapan yang menggunakan stimulus. Alright. Ingatlah, stimulus sebagai asas jawapan pelajar. Okey. Dia lambat sikit dia punya movement tu. So dapat je soalan daripada gambar ni. Dia pecah nak? Tak Saya adjust tak? Alahai. Kejap kita patah balik. Tak apa ya. Kita patah balik. Dia lambat sikit cikgu. Dia lambat sikit Nanti dah okey. Siap. Okey. Bila kamu dapat gambar, kamu explore gambar tu. Keluarkan macam saya buat tu. Yang tu gambar orang kan? Gambar tuanku. Keluarkan YDPA satu. Okey. Tengok gambar yang baju biru tu. Perdana Menteri, keluarkan PM. Betul? Keluarkan. Belakang tu keluarkan lagi. Menteri, Jemaah Menteri 3. Dalam 3 markah. Okey. Senang. Yang tu tuanku berada di parlimen. Keluarkan. Parlimen. Tu bermakna parlimen ada demokrasi, right? Ya. Tuanku, raja. Ya. Raja berperlembagaan. Empat dah. Okey. YDPA, Agong. Jadi Ketua Agong keluarkan. Melantik Perdana Menteri. Ya, So kita explore daripada gambar-gambar yang tu. Dalam tu ada markah. Ya. That's why selalu teliti betul-betul stimulus. Terutamanya stimulus yang melibatkan gambar, Betul. melibatkan raja, melibatkan peta, okey, melibatkan penyataan. Memang akan jumpa. InsyaAllah tahun ni akan jumpa lah. Petikan. Ya, petikan. Okey. Kita tengok macam mana nak explore daripada gambar tu menjadi jawapan. Menarik ni pelajar. Okey. Kejap ya. Ini dia. Nampak tak? Senangnya. Pelajar menggunakan pokok soalan, ciri kedaulatan berdasar gambar di atas adalah negara mempunyai yang di-Ketua Agong. Markah pertama. Dapat 1 markah dah. Markah. Senang pelajar. Gong, 1. Kedua. Seterusnya, YDPA. Ambil YDPA balik. YDPA berkuasa melantik Perdana Menteri. 1 markah. 2 markah. 2 markah dah. Seterusnya, Perdana Menteri pula dibantu oleh Jemaah Menteri. Tengok gambar, ingat gambar. Ada Perdana Menteri, Datuk Ismail Sabri. Ada belakang dia Menteri. Dibantu oleh Menteri, dibantu oleh Jemaah Menteri. Ya. Right? Lepas tu, gambar tu menunjukkan demokrasi berparlimen. Ya. Negara kita mengamalkan demokrasi berparlimen. Kenapa kena guna selain itu? Sebab kita nak pisahkan Ya. isi dia. Cikgu Fazli, saya nak tanya, kalau pelajar ni dia nampak gambar tu kan, dia tak sempat ni. Boleh tak dia buat YDPA? Dia buat ringkasannya YDPA. Macam ni. Kalau akan tanpa ayat yang lengkap, potong setengah markah. Lagi satu Cikgu Fazli, kalau dia buat YDPA, PN, Sama je. Jangan ingat bagus Cikgu Izan. Tolong jangan isi kamu tu jangan kami kiri kedaulatan berdasar gambar di atas ialah ada YDPA, ada Perdana Menteri, raja berperlembagaan, apa lagi? Demokrasi berparlimen, Maksudnya Cikgu potong Fazli, setengah. dia orang ni kena biasakan kan. Biasa dengan ayat mudah ya. Ayat mudah, lepas tu lagi satu anak-anak jangan lagi satu buat bullet ke dash ke kan. Memang Tak mau. tak boleh. Potong setengah markah sayang tau lah. Simple je, bukan payah pun. Negara mempunyai yang di-Ketua Agong. Kalau susah sangat kan. Yang di-Ketua Agong melantik Perdana Menteri 2 markah. Ya. Perdana Menteri dibantu oleh Menteri 3 markah. Okey. Saya cuba explore lagi yang lain. Jom explore lagi. Sekarang kita berhentikan kita punya PowerPoint ini. Saya gunakan. Cikgu Fazli, maksudnya dia tetap kena guna kata hubung dengan penanda wacana. Mesti. Betul. Mesti kena guna Cikgu Izan. Sekejap. Ini cikgu punya Sekejap. Okey, alright. Hak ni dah ada, betul? Yang ni dah ada. Saya besarkan sedikit. Anak-anak stimulus sebagai asal jawapan ni Ya, adalah sangat penting dan digalakkan kan kamu menjawablah soalan-soalan ni, jangan tinggal kosong. Betul. Jangan tinggal kosong sebab apa? Markah ni 1 markah akan memberi kamu dapat A kan. A plus, A minus ataupun A solid kan. Tapi kita target A plus lah. Ni penting ni. Ni penting.
Menarik. Yang ni ada beberapa soalan seraya yang dia utarakan pattern macam ni, iaitu menggunakan penyataan, ini penyataan lah, sebagai stimulus. Dan saya linkkan samalah dengan soalan ni. Sekejap ya, saya cuba. Okey, kalau kita lihat stimulus ni, dia menceritakan tentang peranan pemimpin. Okey, tentang peranan pemimpin dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bermakna pelajar-pelajar kena pastikan ambil daripada permulaan soalan lagi. Itu salam soalan. Okey. Dan kalau kita tengok kan, sebagaimana yang kita katakan di sini, Muhyiddin Yassin, Muhyiddin Yassin berkata seperti mana yang disebut oleh Perdana Menteri pertama almarhum Tuanku Abdul Rahman dalam pemasyhuran kemerdekaan pada 1957, negara hendaklah kekal merdeka. Nampak tak? Kita highlight. Yang tu saya yang highlight. Kekal merdeka. Okey, peranan dia pasti, peranan pemimpin ialah kekal merdeka. Negara kena kekal merdeka. Itu satu. Yang kedua, sekejap saya guna pointer, senang baru nampak pointer di sini, saya tak pasti. Kejap. Kat sini pun saya dah dapat tengok. Oh, dah nampak dah kan? Dah nampak dah. Okey, pointer saya tak jumpa ni. Tak apa. Okay, kamu buatlah 2-3 petikan, mesti kamu dah faham. Ya. Senang Okey. Okey, dan kekal berdaulat. Nampak tak? Kita bulatkan berdaulat ni. Bermakna pen kamu masa jawab soalan, masa meneliti penyataan tu, mestilah bermain. Kena garis, kena highlight, kena pegang. Baru nampak apa benda yang kita nak ambil daripada apa stimulus tu. Contoh kat sini lah. Right. Negara naklah kekal mereka. Tu kerja. Tu tugas pemimpin, Cikgu Izan. Lepas tu, dan seluruh rakyatnya aman. Pemimpin perlu pastikan rakyat ya, tu aman. hidup aman. Dua. Yang ketiga, pemimpin perlu pastikan rakyat dia sejahtera. Dan seterusnya statement dia kata, inilah amanah besar yang mesti dipikul oleh saya. Saya tu siapa? Kamu sebab kena nilai word by word. Saya tu merujuk pada Perdana Menteri. Ya. Satu. Inilah amanah besar yang mesti dipikul oleh saya dan saudara-saudari semua. Saudara-saudari itu watak yang kedua. Watak yang kedua siapa? Dalam jawapan rakyat. Bermakna peranan pemimpin, peranan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan negara. Bermakna pelajar-pelajar kena setkan dalam mind, jawapan saya mesti watak dia ialah pemimpin, apa yang pemimpin perlu buat, apa yang rakyat perlu buat untuk pastikan kedaulatan negara dapat dipertahankan. Okey. Sekarang kita tengok kat sini soalan dia. Beri ulasan anda berkaitan amanah besar yang perlu dipikul dalam penyataan tersebut. Okey. Bermakna amanah besar ni merujuk kepada apa? Tu nak pastikan pemimpin kena pastikan rakyat aman. Okey. Amanah tu. Dan rakyat pula merujuk pada saudara-saudari tu mesti pastikan kekal merdeka. Ya. Mestilah aman, mestilah sejahtera. Okey. Okey. Saya senang lah cikgu. Senang je. Okey, saya rujuk pada yang Cikgu Izan share tadi. Untuk mengekalkan kedaulatan negara. Betul? Saya mulakan dengan pentadbiran. PES, PES kan? Ya, PES. Okay, PES. Okey. Membentuk pentadbiran cekap. Siapa? Who? Pemimpin harus membentuk pentadbiran yang cekap. Apa dia? Kenapa nak bentuk pentadbiran cekap? Untuk pastikan negara kekal merdeka. Nampak tak fakta tu? Pemimpin harus mengekalkan negara agar kekal mereka. Bagaimana? Dengan membentuk pentadbiran yang cekap. Apakah? Cikgu, maksudnya di sini pelajar tak boleh ambil bulat-bulat lah jawapan kat petikan kan? Sebaiknya explore. Tetapi kemungkinan jawapan kertas 2 pada tahun ni akan disemak cara holistik, cara rubrik. Bila rubrik, pelajar tulis apa yang ada dalam petikan, ada markah. Tapi janganlah ambil bulat-bulat, tukarlah sikit. Nak selamat janganlah bulat-bulat. Jangan bulat-bulat. Jangan copy paste. Jangan copy paste, tapi ambil je. Explore betul-betul. Okey? Dan sebab itulah hari ni kita terpanggil lah untuk share. Ini benda rupa-rupanya dalam soalan tu ada isi. Betul cikgu. Trial baru ni ataupun cubaan baru ni ramai pelajar select markah kat sini lah. Cerasi sayang cikgu kan. Alright. Seterusnya. Ada fakta. Fakta dia ialah pemimpin harus memastikan negara kekal merdeka. Itu fakta. Markah. Kenapa markah? Mungkin cikgu-cikgu pernah tanya tau. Kena ambil dalam stimulus dapat markah. Boleh sebab
Jawapan disemak secara rubrik. Ya. No problem. Okey? Huraian dia untuk apa? Kita ambil pada dakbus tadi. Agar dapat membentuk pentadbiran yang cekap. Bermakna pemeriksa akan tik markah. Oh, satu kekal mereka, kedua tak boleh cekap. Dua dah kan? Ada huraian lengkap. Okey. Contohnya, kita menggalakkan pelajar-pelajar menggunakan perkataan contohnya. Seperti misalnya, why? Kenapa macam tu? Sebab untuk jawapan yang cemerlang, kalau boleh fakta tu dihurai. Dihurai lagi. Aras 4. Ya, dihurai lagi, mendengar mendalam. Dah ada contoh. Jadi, kamu senanglah kamu tulis contohnya. Kamu bagi pemeriksa tahu. Kakak, cik pemeriksa, ni contoh saya tau. Contoh seperti kan, misalnya, bagi markah nah. Kita mana kata calon tu dia akan tulis. Oh, contohnya. Seperti catat. Contohnya seperti misalnya. Macam dalam contoh ni, contohnya tak ambil rasuah. Inferennya kamu boleh guna inferen je. Inferennya. Jawapan kamu cerita kepada pemeriksa. Wahai encik pemeriksa yang handsome dan cantik lagi rupawan, ini contoh saya. Sebab saya guna ini kesimpulan saya. Ini inferen saya. Inferennya. Ini akan belajar guna. Ini akan memastikan kesejahteraan dan keharmonian rakyat terjamin. Okey. Habis itu ada satu cara lagi. Tegaskan pokok soalan. Pokok soalan kat sini Cikgu Izan ialah mempertahankan kedaulatan negara. Ya. So dalam inferen, saya beritahu tadi, inferennya ini akan memastikan kesejahteraan rakyat terjamin dan tambah, ambil pokok soalan tu. Ya, dan dapat mempertahankan kedaulatan negara. Bermakna inferen tu cukup padu tau. Ya, betul. Bila padu, dia punya level markah jadi tinggi. Dapat cemerlang. Ya, okey. Alright, dan mintalah kalau boleh, katakan sini ada berapa markah sini ya. Ada 4 markah kan. Walaupun 4 markah, walaupun 8 markah, at leastnya. Okey. Kejap. Cikgu, kalau 8 markah tu, berapa fakta, berapa huraian yang Dia perlu macam ni tau. Sekarang kita kempen pelajar untuk pecahkan isi. Fakta, hurai. Hurai lagi, bagi mendalam, bagi contoh. Dan huraian tu mesti relate. Dia mesti berkaitan. Kalau tak berkaitan, dia jadi tak berapa padu. Bila tak padu, markah tu jadi kurang. Okey? Aras pun turun lah. Ya, jadi paling kurang kita galakkanlah guna 2 fakta. Ya. Hurai, bagi contoh, bagi inferen. Senang anak. Mana very simple lah. No? Dan mesti ada penegasan pokok soalan. Jawapan dah ada dah, cikgu. Ya, jawapan dah ada dah. Dalam kepala aja. So guna. Okey. Pelajar, kamu tengoklah apa latihan ataupun soalan-soalan kan kat trial tu dah banyak soalan berbentuk macam ni. Betul cikgu? Okey, betul. Saya bagi contoh pada tahun 2018 cikgu. Soalan ni power. Simulan dia kita ada lebih kurang 6 minit saya cuba blast dua contoh nah. Sangat penting lah. Ya, betul. Okey, soalan 2018 ni dia ada stimulan dia ialah memastikan murid dilengkapi kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dunia yang sedang berubah dengan mengaplikasikan, dia sudah lari dia punya step mengaplikasikan sains. Itu stimulus yang pertama. Ya. Jangan gabung, kita pecahkan, cincang. Pelajar kena cincang. Dengan mengaplikasi sains satu. Dapat memastikan murid lengkap dengan kemahiran dapat aplikasikan teknologi. 2, stimulus yang kedua. Lagi, dapat aplikasikan kejuruteraan. Stimulus yang ketiga. Nampak bermakna setiap stimulus itu buat perenggan. No? Okey. Contoh, mengapa kerajaan fokus pada matlamat tersebut? Kata tugas ialah mengapa. Bila mengapa dia nak jadi sebab, okey? Ya, betul. So, ambil pokok soalan tu jadikan sebagai kepala jawapan. Cikgu kata tugas tu penting kan? Sangat penting lah. Sangat penting lah. No? Okey, berbalik pada contoh kat sini. Yang saya nak cerita kepada pelajar-pelajar semua mengenai apa yang saya katakan, bagi fakta tu dengan huraian bagi relate tau. Bagi ada kaitan. Ya, betul. Contoh, kerajaan fokus pada matlamat melahirkan murid yang dilengkapi kemahiran mengaplikasikan sains. Senang je.
yang boleh apply sains mestilah jadi ahli sains tu. Betul, Markah. saintis. Markah. Okey. Okey, lah ni bagi kemar lagi markah dapat tu. Seperti, gunakan perkataan seperti. Pakar virus. Kalau nak guna pakar lain boleh? Boleh. Pakar perubatan. Boleh kan? Boleh. Okey. Dapat dua dah, 2 tik markah tu. Kesan dia. Gunakan kita main di kesan. Kesannya ini akan dapat membendung. Ini huraian. Ya, betul. Okey, ada pakar virus boleh bendung. Bendung apa? Pandemik. Gunalah contoh sekarang-sekarang Isu tau. semasa. Membendung pandemik COVID-19 yang merebak di Malaysia kini. Boleh. Secara tak langsung, ia ni apa? Adanya vaksin yang dikeluarkan oleh pakar sains Malaysia ni akan mengurangkan perbelanjaan. Kan kerajaan kita belanja sangat banyak lah. So, bila ada pakai virus, boleh kurang belanja. Yang untuk mengimport vaksin antivirus dari luar negara. Okey, dia kesimpulan dia. Hal ini akan membantu mengekalkan kestabilan mata wang negara. Simple je. Betul lah. Clue Kalau dia. guna kad saya tu boleh guna Senang kan? boleh. Mengekalkan Saya sama. kan? Okey, saya guna mereka juga. Okey, last. Kita ada 4 minit lagi. Yang ni, kamu mungkin akan jumpa pattern macam ni. Okey, yang ni. Okey, saya cuba clear dalam masa 4 minit. Ini ialah wadah antara Sasang Purba dengan Demam Lebar Daun. Boleh catat anak. Okey, boleh catat, boleh snap. Maka titah Sasang Purba, hendaklah segala anak cucu hamba, jikalau anda salahnya sekalipun, atau zalim dan jahat berketinya. Bermakna dia kata, wahai anak cucu hamba, merujuk pada rakyat. Ya. Okey. Jika ada golongan raja ni buat salah, melakukan kesalahan, Ya. zalim, Zalim. jahat, jangan, tak boleh. Tidak dibenarkan. Derhaka. Siapa hamba rakyat menderhaka dan menitikkan darahnya ke bumi dan tidak boleh membunuh raja. Okey, sekarang saya direct pada poin. Ni. Ini menarik ni. Ya. Rakyat tidak boleh menderhaka. Soalan dia, apa yang anda faham daripada wadah di atas? Isi pertama, rakyat tak boleh menderhaka. Dan membunuh raja, 2 markah. Walaupun raja zalim, 3 markah. Ya. Tu simpelnya, mudah-mudah. Jawapan terus dah direct. Senang sangat. Walaupun raja melakukan kesalahan dan jahat. Selain itu, guna penanda wacana juga cikgu. Rakyat yang ubah perjanjian atau menderhaka, cek balik kan ke atas tu, badak tu. Bumbung rumahnya akan diterbalikkan ke bawah. Bumbung rumah duduk ke bawah. Tiang duduk ke atas. Markah. Seterusnya, jika raja pula yang ubah perjanjian, negeri dan tahtanya lenyap. Itu saja kongsian saya. Cikgu, ya, ada apa-apa lagi tanya cikgu? Kalau macam tak ingat wadat tu, maksud wadat tu perjanjian antara siapa dengan siapa pun dah dapat markah. Rakyat tak boleh derhaka, 1 markah. Simple. Jangan bunuh raja. Jangan Maksudnya bunuh. tak faham, Sekarang kita pun dah tak dapat boleh markah. nah. Jangan derhaka pada raja. Ni hak duduk kat luar sana tu. Jangan duduk sekali-kali share yang nak ada apa? Berita-berita ataupun dalam Facebook tu duduk caci raja, jangan tu raja kita. Sangat penting untuk lambang perpaduan rakyat. Ya, betul. Okey, cikgu. Kita ada seminit lagi. Cikgu ada apa-apa nak nasihat? Cuma bagi saya, tolong study betul-betul. Soalan ceraian C tu, jawab semua sekali. Pastikan dapat markah penuh, jawab banyak-banyak tau. Nanti kami akan sambung di beberapa aplikasi yang lain, contoh melalui Impak, okey, ada webinar. Follow je lah. TikTok. Okey, TikTok, okey. Elias Cikgu Izan. Ya, Elias. Saya pun ada tapi Izan banyak lagi, dia power lagi. Cikgu Izan ada apa nak cakap? Okey, anak-anak. Satu je cikgu cakap. Fikir bina keyakinan untuk dapat A+ dan bina keyakinan untuk lulus dengan cemerlang. Okey, do the best among the best. Okey, bye. Bye. Okey. Good luck, semoga dapat A insya-Allah. Sejarah Bye-bye. A+. Sejarah A+. Jumpa lagi di lain masa dan ketika. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.